Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita teruskan pembelajaran kita. Okey, pelajaran yang ketiga yang bertajuk malaikat. Okey, apa yang akan kita belajar dalam pelajaran yang ketiga ialah kita akan tahu malaikat, asal usul malaikat. Lepas tu kita akan tahu ciri-ciri malaikat dan malaikat, bilangan malaikat yang wajib diketahui serta tugasnya. Jadi 3 benda ni atau 3 perkara yang akan kita ketahui selepas kita belajar pelajaran yang ketiga. Okey, buka muka surat 13. Okey, yang pertama, kita sebagai orang Islam, kita sebagai umat Islam wajib untuk kita percaya ataupun wajib untuk kita mempunyai keyakinan dan beriktikad bahawa Allah mempunyai beberapa makhluk yang dinamakan malaikat. Maksudnya di sini kita wajib percaya ataupun wajib beriman adanya makhluk yang Allah ciptakan yang bernama malaikat. Okey. Kalau tengok dalam rukun iman pun, dalam rukun iman ada percaya kepada malaikat. Jadi kita memang wajib percaya bahawa adanya malaikat. Okey, yang kedua, malaikat adalah satu makhluk yang diciptakan daripada nur ataupun cahaya. Okey, nur ataupun cahaya. Jadi ingat, malaikat adalah satu makhluk yang diciptakan daripada cahaya. Okey, diberi kuasa boleh menjelma dengan berbagai-bagai jelmaan. Okey, diberi kuasa oleh Allah diberi kuasa oleh Allah boleh menjelma dengan berbagai-bagai jelmaan. Okey, kena ingat malaikat ni satu makhluk Allah yang dicipta daripada nur. Nur tu ialah cahaya dan diberi kuasa serta boleh menjelma dengan berbagai-bagai jelmaan. Maksudnya malaikat ni dia boleh berubah-ubah lah. Okey, macam-macam bentuk dan rupa. Okey, seterusnya jumlah malaikat ni ada banyak, tetapi hanya Allah sahaja yang mengetahui bilangan sebenarnya. Okey, yang ketiga ni kita akan tahu ciri-ciri malaikat. Okey, kita akan tahu sama ada malaikat tu dia sama dengan makhluk lain ataupun tidak. Okey, kita tengok yang ketiga. Okey, dia kata situ malaikat bukan lelaki dan bukan perempuan. Okey, maksudnya malaikat berbeza dengan manusia. Okey, kalau manusia ni dia ada jantina sama ada lelaki ataupun perempuan, tetapi malaikat tidak berjantina. Okey, yang kedua dia kata situ tidak dapat bertambah seperti makhluk Allah yang lain. Okey, kalau manusia dia boleh bertambah ataupun berkurang. Okey, kalau ada kematian berkuranglah, kalau ada yang melahirkan bertambahlah bilangan manusia. Sama juga dengan jin boleh hidup dan matilah. Okey, jadi akan bertambah dan berkurang. Okey, jadi berbeza dengan makhluk Allah yang bernama malaikat. Malaikat tidak akan bertambah. Jadi di situ bilangannya pun berbeza. Manusia dan jin akan bertambah, manakala malaikat tidak akan bertambah. Okey, seterusnya mereka tidak makan dan tidak minum. Jadi di sini berbeza lagi dengan manusia akan makan dan minum. Okey, manusia dan jin akan makan dan minum. Haiwan apa semua tu akan makan dan minum, tapi malaikat tidak makan dan tidak minum sebab kehidupan seharian malaikat ni hanya untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, malaikat sentiasa taat dan berbakti kepada Allah. Okey, seterusnya mereka terpelihara oleh Allah daripada segala perkara yang diharamkan. Okey, malaikat ni dia terpelihara daripada segala perkara yang diharamkan. Ialah malaikat diciptakan kan hanya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ni dia sentiasa makhluk yang sentiasa taat dengan perintah Allah. Okey, seterusnya sungguhnya Allah itu tidak
perlihatkan malaikat kepada kita. Okey, kita tidak akan dapat melihat malaikat. Okey. Yang satu lagi dia kata situ taat dan sentiasa berbakti. Maksudnya taat dan patuh kepada perintah Allah. Tapi manusia berbezalah dengan manusia kan. Manusia ada yang taat dan ada yang ingkar, ada yang muslim dan ada yang kafir. Jadi kalau kita tengok ciri-cirinya tu ada 5 ciri-ciri dari segi jantina, bilangan, makan dan minum, dari segi terpelihara daripada melakukan perkara haram dan taat serta ingkar tu semuanya berbeza. Maksudnya manusia, ciri-ciri manusia tidak sama dengan malaikat, dia sangat berbeza. Okey, seterusnya yang keempat, jumlah malaikat ada banyak, tetapi hanya Allah sahaja yang mengetahui bilangan yang sebenarnya. Okey, jadi manusia tidak tahulah. Manusia dia punya pengetahuan sangat terbatas. Okey, Allah Maha mengetahui. Allah sahaja yang mengetahui berapa bilangan malaikat yang sebenarnya. Jadi kita sebagai umat Islam ni wajib percaya ataupun wajib beriman kepada malaikat. Okey, jadi hanya 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Hanya 10 malaikat sahaja yang wajib kita ketahui. Okey, yang pertama malaikat Mikail. Okey, malaikat Mikail ni ditugaskan untuk menurunkan hujan dan membawa rezeki. Okey, kedua malaikat Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala. Okey, ketiga malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Okey, seterusnya malaikat Izrail. Okey, malaikat Izrail ditugaskan untuk mencabut nyawa. Okey. Okey, seterusnya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ni ditugaskan untuk menjaga syurga. Malaikat Malik ditugaskan untuk menjaga neraka. Malaikat Raqib dan Atid. Raqib untuk menulis segala kebaikan, amalan kebaikan. Malaikat Atid pula ditugaskan untuk menulis segala kejahatan. Okey. Di dalam kubur nanti ada malaikat yang akan menyoal kita di alam kubur. Jadi malaikat yang ditugaskan untuk menyoal manusia di dalam kubur ialah malaikat Munkar dan Nakir. Okey, jadi itulah 10 malaikat yang wajib kita ketahui berserta tugasnya masing-masing. Okey. Yang terakhir, okey, penghayatan. Okey, pertama kita hendaklah selalu mentaati Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah. Jadi kita sebagai hamba ni kita kena patuhlah, kita kena patuh dan taat kepada Allah. Okey, dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan ataupun apa yang Allah suruh. Okey, dan meninggalkan, kita ikut apa yang Allah perintahkan ataupun suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Okey, yang kedua, okey, macam yang kita cakap tadilah, kita sebagai umat Islam ni kita wajib percaya adanya malaikat, sebab percaya kepada malaikat ni termasuk dalam rukun iman. Okey, rukun iman salah satu kita tidak percaya, terbatal rukun iman. Okey, yang ketiga, kita hendaklah sentiasa selalu berzikir, bertasbih dan bertahlil sebagai membesarkan Allah serta mensucikan nama-nama Allah. Okey, kita ingatlah, kita mesti selalu berzikir, bertasbih ataupun istighfar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Sebelum tu tugasan untuk yang tidak masuk kelas, Ustazah mahu kamu hafal 10 nama malaikat beserta tugasnya. Okey, beserta tugasnya. Okey, itu saja untuk hari ini. Harap apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk diri Ustazah sendiri dan juga kamulah. Okey, itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.